Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents VMY, saluran yang akan membawa Anda berita-berita panas politik tanah air. Hari ini, di dalam video kali ini kita akan menyelami satu isu panas yang terjadi di Perak menjelang pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Air Kuning. Isu ini melibatkan PAS, BN, dan juga Amanah. Dan yang pasti, ia penuh dengan kontroversi yang pasti akan membuatkan Anda semua tertanya-tanya tentang masa depan politik di kawasan ini. Jangan kemana-mana, kita akan bincangkan semua ini dengan lebih mendalam. Pastikan Anda duduk, rileks, dan saksikan perbincangan kita yang penuh dengan fakta, analisis, dan tentunya kontroversi. Baiklah, satu kenyataan baru-baru ini telah mencuri tumpuan di Perak, khususnya menjelang pilihan raya kecil bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Air Kuning yang dijadwalkan pada 26 April nanti. Ahli politik dari Amanah, Mahfuz Omar, telah mengeluarkan satu cadangan yang cukup kontroversi, meminta PAS untuk memberi laluan kepada Barisan Nasional dengan memberikan kemenangan percuma kepada mereka. Mahfuz berpandangan bahwa PAS tidak perlu membuang masa untuk bertanding di Air Kuning karena mereka telah kalah dalam 5 pilihan raya berturut-turut di kawasan tersebut. Namun, cadangan ini disambut dengan reaksi yang cukup keras dari Perak PAS. Timbalan Pesuruh Jaya PAS Perak, Akmal Kamarudin, telah menolak cadangan Mahfuz itu dan menegaskan bahwa PAS tidak seharusnya dipandang rendah. Beliau menyifatkan kenyataan Mahfuz sebagai satu bentuk keangkuhan dan menegaskan bahwa PAS akan bertanding di Air Kuning di bawah bendera Perikatan Nasional dan mereka yakin untuk mendapat sokongan pengundi. Akmal turut mengingatkan Mahfuz tentang kekalahannya di kerusi Parlemen Pokok Sena pada pilihan raya umum yang ke-15, walaupun Mahfuz telah berkhidmat di situ selama bertahun-tahun. Dengan yakin, Akmal berkata, "Apa yang Mahfuz cakap nih? Kalau logik dia, PAS tidak boleh menang karena BN sudah lama pegang kerusi ini, maka Mahfuz sepatutnya tidak kalah di Pokok Sena selepas bertahun-tahun jadi wakil rakyat di sana. Tetapi kami berjaya mengalahkannya. Jadi oleh itu, jangan pandang rendah kepada kami." Nah, macam agak pedas kenyataan itu kan? Baiklah, sekarang mari kita lihat sedikit tentang latar belakang kerusi DUN Air Kuning ini. Dalam PRU 15 yang lalu, kerusi Air Kuning dimenangi oleh calon UMNO Isyam Syahrudin yang memperolehi majoriti 2.313 undi, menewaskan calon dari Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. PH yang sebelum ini diwakili oleh Amanah di kawasan tersebut telah membuat keputusan untuk memberi laluan kepada BN pada PRK kali ini sebagai sebahagian daripada strategi kerajaan perpaduan. Kenapa Amanah bersetuju untuk berbuat demikian? Adakah mereka benar-benar ikhlas atau ini hanya sekadar taktik untuk menjaga keharmonian di dalam kerajaan perpaduan yang ada sekarang? Dalam kenyataannya, Mahfuz Omar menyatakan bahwa PAS tidak seharusnya membuang masa bertanding di Air Kuning karena PAS tidak berpeluang untuk menang di sana. Apa yang Mahfuz katakan ini ialah gabungan undi antara BN dan PH dalam pilihan raya lalu cukup untuk memastikan PAS tidak mampu mengalahkan mereka. Namun, apakah benar ini yang akan berlaku? Atau adakah PAS sebenarnya mempunyai peluang untuk mencuri hati pengundi di kawasan ini? Kita semua tahu bahwa PAS sedang memfokuskan kepada agenda Islam dan Bumi Putra yang kuat di bawah Perikatan Nasional, dan ini mungkin menarik sokongan daripada pengundi Melayu yang berpendapat mereka perlukan wakil yang lebih bersuara tegas tentang isu-isu agama dan juga bangsa. Selain itu, Mahfuz juga memperingatkan PAS bahwa Air Kuning sudah 5 kali berturut-turut dimenangi oleh Barisan Nasional dan PAS seharusnya mengakui hakikat tersebut.
Mahfuz juga mengingatkan bahwa tidak ada gunanya PAS bertanding di sana jika mereka tidak mempunyai peluang untuk menang. Tetapi apa yang menarik ialah kenyataan Akmal Kamarudin yang membalas tuduhan Mahfuz dengan menekankan tentang kekalahan Mahfuz sendiri di pokok Sena pada PRU 15 yang lalu. Akmal menyatakan bahwa Mahfuz seharusnya belajar dari kekalahannya sendiri sebelum mengeluarkan kenyataan yang tidak berasas. Jadi persoalan yang timbul di sini adalah apakah benar Mahfuz menganggap PAS begitu lemah sehingga perlu memberi laluan kepada BN? Dan adakah PAS benar-benar akan terus bertanding di air kuning walaupun sejarah tidak berpihak kepada mereka? Atau adakah ini sekadar satu percobaan untuk menguji sejauh mana sokongan rakyat terhadap Perikatan Nasional di kawasan ini? Bagaimana pula dengan sokongan pengundi? Kita tahu bahwa kawasan air kuning adalah kawasan yang sangat penting bagi Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Dan keputusan amanah untuk memberi laluan kepada Barisan Nasional ini menimbulkan banyak persoalan. Apakah ini langkah yang bijak untuk menjaga keharmonian dalam kerajaan perpaduan? Atau ini adalah satu langkah untuk memastikan BN terus kukuh di kawasan tersebut, sekaligus memperkukuhkan kedudukan mereka di dalam politik Perak? Satu perkara yang pasti, keputusan ini bukan hanya melibatkan PAS, BN, ataupun Amanah. Ia melibatkan pengundi-pengundi yang akan membuat keputusan mereka pada 26 April nanti. Apa yang pasti, PRK ini bukan saja akan menentukan siapa yang akan menjadi wakil rakyat di air kuning, tetapi juga akan memberikan petunjuk kepada kita semua tentang bagaimana arah tuju politik di Perak dan negara secara keseluruhan. Bagi PAS, ini adalah ujian yang besar. Dengan sokongan yang semakin berkembang di dalam kalangan pengundi Melayu, PAS mahu menunjukkan bahwa mereka boleh bersaing di kawasan-kawasan yang selama ini dikuasai oleh Barisan Nasional. Pada masa yang sama, mereka juga perlu mempertimbangkan kesan terhadap hubungan mereka dengan komponen-komponen dalam Perikatan Nasional dan di luar itu. Adakah PAS akan berjaya membuat kejutan di air kuning? Atau adakah BN akan terus menguasai kawasan ini dengan bantuan daripada PH? Dan bagaimana pula dengan masa depan Amanah? Adakah mereka akan terus memainkan peranan sebagai pihak ketiga yang memberi laluan kepada Barisan Nasional? Atau adakah ini hanya sekadar langkah sementara untuk memastikan kestabilan politik? Jadi apakah pandangan Anda semua tentang isu ini? Adakah PAS akan berjaya mencipta kejutan atau akan terus tenggelam dalam saingan politik yang sengit di air kuning? Jangan lupa untuk kongsikan pendapat Anda di ruangan komen dan ingat, like, share, dan subscribe untuk terus mengikuti perkembangan politik tanah air bersama channel ini, Currents via MY. Kita akan terus membawa berita dan juga analisis terkini yang pastinya tidak akan Anda temui di tempat lain. Baiklah, terima kasih karena telah menonton dan sampai jumpa lagi di dalam video seterusnya.